Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan nikmat serta kesihatan kita dapat berada pada pagi ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Anwar Bahiyah yang membicarakan tentang akidah, yang mana akidah ini satu perkara yang sangat-sangat penting, terutamanya kepada seorang yang Muslim, yang mukmin, lebih-lebih lagi pada akhir-akhir zaman ini kita dicabar akidahnya dan mempunyai banyak cabaran berkaitan dengan akidah ini. Dan sebagaimana yang telah kita sama-sama pada sebelum ini, kita berada pada muka yang ke-107 berkait dengan sifat yang wajib bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, wajib bagi para Rasul menyampaikan apa yang diperintah untuk disampaikan kepada makhluk. Mereka menyampaikan kepada makhluk segala perkara yang Allah perintah untuk disampaikan kepada makhluk dan tidaklah para Rasul menyembunyikan satu huruf. Sifat yang seterusnya yang wajib kita imani ialah sifat tabligh. Tabligh ni bahasa Arab daripada balagha yuballighu tablighan, iaitu menyampaikan. Jadi tabligh ini maknanya para nabi wajib menyampaikan segala perkara yang disuruh sampai oleh Allah kepada sekalian hamba-Nya. Maka sifat tabligh ini sesuai dengan sifat Rasul itu sendiri. Kerana nama Rasul ini diambil daripada kalimah risalah. Risalah ni makna utusan. Bila kata ada utusan, makna ada pihak yang mengutus, ada pihak yang menerima utusan. Maka di situ adanya orang tengah yang menyampaikan daripada pihak yang utus kepada orang yang terima pengutusan tadi. Kita beli barang secara tempahan. Jadi ada pihak yang menengahi antara penjual dan juga pembeli. Iaitu Learning Courier, pos laju, ada macam-macam lah tu. Pihak penghantaran tu, Shopee ke, mana-mana itu dia menyampaikan apa yang nak disampaikan kepada pihak yang menerima sesuatu itu. Maka Rasul ini ialah pembawa risalah. Daripada siapa? Daripada Allah. Kepada siapa? Kepada hamba-Nya, mukallaf. Maka Rasul alaihi wassalatu wassalam, orang yang dilantik untuk menyampaikan wahyu, sudah pastinya dia ini amanah dengan tugas menyampaikan wahyu.
Sebab itu sifat yang wajib bagi Rasul ialah tabligh. Rasul ini dia menyampaikan perkara yang Allah suruh sampai. Jadi perkara yang Allah suruh sampai ini, dia ada beberapa wahyu dan mana ataupun Allah beri kepada Nabi ini beberapa bentuk ilmu. Ada beberapa bentuk ilmu. Pertamanya, ada perkara yang Allah Ta'ala wajib sampaikan. Wajib sampaikan. Wajib sampaikan kepada makhluk. Maka ini para Nabi dan para Rasul pasti akan menyampaikan kesemuanya. Tidak akan sembunyikan walaupun salah satu, walaupun sikit. Para Nabi dan para Rasul dia tidak akan sembunyikan. Nabi addal amanah, menunaikan amanah. Wa nasahal ummah, Nabi juga menasihatkan ummah. Wa ballagha risalah, Nabi menyampaikan risalah daripada Allah. Dan Nabi tidak akan sembunyikan walaupun satu. Termasuk dalam perkara ini ialah segala syariat. Syariat. Dengan sempurnanya pensyariatan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini Allah sempurnakan. Aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Dengan lengkapnya penurunan Nabi dan pensyariatan yang diturunkan kepada Nabi untuk disebarkan kepada umat, sempurna dah agama itu. Jadi tidak ada orang boleh datang dengan mendakwa ada lagi syariat hukum hakam baru yang tidak ada asas dalam agama. Dia hukum hakam ini berkembang. Berkembang hukum tu kerana ada perkara-perkara tidak berlaku zaman terdahulu, berlaku zaman sekarang. Jadi perkara ini berkembang tak ada masalah. Tetapi nas wahyu, sama ada Al-Quran dan juga Al-Hadis, nas wahyu itu dia telah sempurna. Persyariatan secara umum itu telah sempurna. Dengan makna tidak ada dakwaan bahawa ada tersembunyi ayat Al-Quran ataupun ada tersembunyi hadis yang mana Nabi tak beritahu kepada semua orang tapi Nabi sembunyikan. Yang mana yang diwajib beritahulah, yang wajib beritahu. Sebab kategori pertama ni kategori berkaitan dengan syariat hukum hakam, maka para Nabi dan para Rasul tidak akan sembunyikan walaupun sikit. Ada pun hukum-hukum baharu yang berlaku. Contohnya zaman dahulu tidak ada hukum pemindahan organ. Tidak ada hukum pemandian beradas contohnya. Hukum macam-macam hukum baru yang ada sekarang ni. Tidak ada hukum bank ni. Muamalat dalam bentuk baru ni. Tetapi asas kepada hukum tersebut, dalil tersebut telah ada berdasarkan syariat-syariat Nabi yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Cuma bentuk dan juga cara amalan tersebut berbeza melalui satu zaman pada zaman yang lain. Ini wajib Nabi sampaikan. Okay? Jadi kalau orang dakwa dia ada amalan semayang baru yang tak ada zaman Nabi, tak betul lah. Atau Nabi sembunyi ni, tak betul lah. Okay. Yang kedua ialah perkara yang Nabi diberi pilih untuk sampaikan. Ada yang Nabi diberi pilih untuk sampaikan. Yang ni jadi hak Nabi. Perkara ini dia tidak terlibat dengan hukum hakam persyariatan. Perkara yang Nabi ada pilihan nak beritahu, tak boleh beritahu, boleh. Jadi perkara begini bukan terlibat dengan syariat dan hukum hakam. Dia perkara-perkara berkaitan dengan ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan. Antaranya yang disebut, yang ada dalam diceritakan kepada kita melalui hadis ialah nama orang munafik yang tinggal dalam Madinah.
Yang duduk bersama sahabat Nabi ni ada orang munafik. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah. Di kalangan orang sekitar kamu, di kalangan orang-orang Badui yang duduk di sekitar Madinah itu, munafikun, ada orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan daripada ahli Madinah yang duduk dalam kalangan kamu di bandar Madinah ni, ada munafik. Jadi ilmu tentang siapa orang munafik ini, Nabi tidak beri secara umum. Nabi pilih. Dan sahabatnya yang memegang amanah, nama orang munafik ini ialah Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ni dikenali sebagai penyimpan amanah Nabi. Dia pegang nama dan dia tahu siapa orang munafik di kalangan ahli Madinah. Nabi tak beritahu semua orang. Nak wajib ke Nabi beritahu? Tak wajib. Kerana perkara ini Allah beri pilih kepada Rasulullah untuk beritahu kepada siapa yang dia nak. Jadi kalau ada benda-benda yang luar daripada pensyariatan, yang tidak berkait dengan hukum hakam, ada orang tahu dan ada orang tidak tahu. Itu tidak pelik. Tidak pelik, dan itu tidak dikira Nabi tidak menjalankan tugas sebagai Rasul. Okay. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia tanya setelah Rasulullah wafat, dia tanya kepada Huzaifah. Dia tanya, dalam senarai orang munafik tu ada tak nama aku? Dia tanya lagi tu. Sayyidina Umar dia tanya lagi, ada tak? Dalam Nabi senarai yang Nabi beritahu tu, nama aku seorang ada tak? Lagi risau lagi dia tu. Walhal kita tahu dah kedudukan Sayyidina Umar dengan Nabi ni. Jadi Huzaifah tu tak ada nama. Tak ada nama. Kemudian minta tanya siapa, dia tak beritahu, dia kata. Huzaifah tidak beritahu. Amanah yang Nabi pegang, maknanya dia tidak beritahu sampailah hayat dia. Cumanya Sayyidina Umar, kalau dia ada sesiapa di kalangan ahli Madinah yang mati, lalu nak disembahyangkan jenazah, dia tengok Huzaifah ni pergi ke tak pergi? Huzaifah ni pergi sembahyang ke tak pergi sembahyang? Kalau pergi sembahyang, dia pergi lah. Kalau tak pergi sembahyang, dia tak pergi sembahyang. Sebab kebarangkalian orang yang Huzaifah tak pergi sembahyang tu orang munafik. Okay. Itu kategori yang kedua. Perkara yang Nabi diberi pilih. Dan yang ketiga ialah perkara yang Allah Ta'ala tidak suruh sampaikan. Suruh supaya tidak menyampaikannya. Nak tuliskan ni. Wajib sampai, diberi pilih. Wajib tidak sampaikan. Jadi Allah memberi hanya untuk Nabi saja. Tidak diberi kepada orang lain. Ini berkaitan ilmu-ilmu dan makrifat-makrifat yang khusus yang Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah saja, Rasulullah tahu. Lau ta'lamuna ma alimtu. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sikit dan kamu akan menangis banyak. Maknanya ada benda yang Nabi kata, aku tahu, mu tak tahu. Sebab apa? Kalau mu tahu, tak boleh hidup kamu. Tak boleh hidup. Tak ada kegembiraan hidup. Tak boleh ketawa. Kamu akan ketawa sikit dan menangis banyak. Kalau tahu hakikat dunia ke, hakikat akhirat, hakikat azab, maka ada perkara-perkara ilmu yang Tuhan beri kepada Nabi ni yang Nabi tidak disuruh untuk sampai. Ini khusus bagi Nabi sahaja. Sebab apa? Sebab kedudukan Nabi ni, dia kedudukan yang tinggi, ada benda yang dia sahaja mampu tahu dan boleh tahu, orang lain tidak tahu. Okey. Habis. Jadi itu 3 sifat yang wajib bagi para Rasul alaihimus salatu wassalam. Dalam matan ini disebut 3 je. Siddiq, amanah dan tabligh. Tabligh menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Yang kita maklumnya ada satu lagi sifat, iaitu fatanah. Kat mana duduk fatanah itu? Kata pengarang, wajib juga bagi mereka itu bersifat bijaksana. Iaitu peka dan tidak lalai. Bijaksana ni
Bijak tu satu. Bijak satu. Bijak sana. Dengan makna peka. Yaqazah. Dan juga dengan makna apa nama ni disebut dengan istilahnya peka dan juga tidak lalai. Dengan makna apa? Nabi ni tidak berlaku pada diri Nabi ni tersalah, dan kita bukan tersalah dengan makna silap ataupun terlupa. Peka dan tidak lalai ni dia makna yang lebih halus daripada bijak saja. Dia bijak saja boleh kena tipu. Orang bijak ramai mana orang bijak kena tipu? Ramai orang bijak kena tipu. Orang bijak kena tipu. Bijak dia. Ada ijazah, ada macam-macam. Bijak kena tipu juga. Kena tipu di scammer. Kena tipu di pusat membeli belah. Masuk kedai kena tipu. Kena tipu. Kena tipu di bini. Kena tipu di tok lelaki. Kena tipu dia anak tipu. Bukan istilah tipu tu banyak luah lah. Dia tipu. Hidup sedar, hidup sedar. Tu faham sedar tu. Bila bijak betul, dia sedar. Itu istilah peka lalai ni. Itu makna ni. Bukan kata bijak tu sekadar bijak saja. Bijak dengan makna dia peka dan lalai. Orang tak boleh nak tipu dia. Orang tak boleh nak cuba seleweng dan cuba perdayakan dia. Makna orang tu bijak. Jadi, sebab tu dia kata dengan makna peka dan tidak lalai. Tidak lalai. Makna bijak sanalah para Nabi ni. Iaitu Allah Ta'ala bila lantik seorang Nabi dan Rasul, manusia yang Tuhan lantik ni ialah orang yang paling bijak pada zaman tersebut. Orang yang paling cerdik pada zaman tersebut. Sebab apa? Sebab apa Nabi ni mestilah orang bijak dan paling bijak. Kerana Allah nak memberikan amanah wahyu untuk disampaikan kepada hamba. Andai kata orang yang menyampaikan amanah ni tak bijak, bila berhujah tak boleh nak balas hujah, maka tidak akan tercapai tujuan pengutusan. Tujuan pengutusan untuk sampai wahyu dan diterima. Sampai dan diterima. Macam mana Allah Ta'ala nak memastikan diterima tu? Pasti orang yang Tuhan lantik itu orang yang paling bijak. Bila berdebat, bila berhujah, tidak boleh dipatuhkan hujah dia. Jadi takkan ada Nabi dan Rasul ni tak bijak. Pasti bijak sana. Kalau kita tengok sirah dan juga cerita berkaitan para Nabi dan para Rasul, bila mereka berhujah dengan kaum mereka tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan. Tak boleh nak balas balik hujah tersebut. Jadi akhirnya kerana itu mereka dibunuh. Nabi Ibrahim bila berhujah dengan kaum dia, tak boleh nak lawan. Jadi cara dia bila tidak boleh lawan hujah, guna kekerasan. Bunuh. Cuba campurkan dalam api. Tapi tak terbakar. Kita lihat Nabi Musa dengan Fir'aun. Berhujah dia. Berhujah dengan Fir'aun. Berdebat dengan Fir'aun dan juga pembesar-pembesar dia. Tak boleh balas. Bila tidak boleh mati dengan cara hujah, dia gunakan kekerasan. Rasulullah apatah lagi. Rasulullah dengan para musyrikin Mekah, macam-macam mereka berhujah tanya kepada Nabi. Kerana Nabi ni orang bijak, maka mereka tak boleh patahkan hujah Nabi. Jadi akhirnya mereka pergi ke uslub lain. Tuduh Muhammad gila. Orang mari musim haji, orang zaman jahiliah ni buat haji juga. Buat haji juga. Jadi kita buat haji ni, kita kena jadi haji hak betul-betul, jangan jadi haji jahiliah. Haji yang betul-betul haji lillahi ta'ala. Kerana orang Mekah, orang Quraisy buat haji juga. Buat haji. Sebab tu kita ada apa ni, kursus haji. Ada seminar dan kursus haji ni supaya apa? Supaya amalan haji kita tu tepat dengan syariat. Okay. Jadi bila tidak mampu orang musyrikin Mekah untuk lawan hujah, tak boleh nak balas hujah,
Akhirnya guna cara yang lain. Tuduh Muhammad ni gila. Bila orang Mekah mari, orang sekitar orang Arab lah, orang Arab mari ke Mekah. Musim haji, ada dah orang pesang di muka-muka jalan tu, jangan jumpa dengan seorang pemuda namanya Muhammad kerana dia ni gila. Dia akan merosakkan agama kamu dan dia akan memecah belahkan kaum kamu. Dia pesang awal-awal. Ada kata dia gila, ada kata dia ini masuk jin. Ada, tak sedar. Ada kata dia ini, apa nama ni, sihir, tukang sihir. Sahirun majnun. Sahir, penyihir. Majnun pula, lagi gila. Jadi, tujuan apa? Tujuan nak suruh orang jangan dengar. Apabila kamu dengar, walghaw fihi. Bila dengar ayat Quran, mu buat bising. Kalau Muhammad baca ayat Quran, orang Islam baca ayat Quran, buat bising. Buat tepuk tangan, buat tepik. Supaya apa? Supaya Quran itu tidak masuk ke dalam hati kamu dan kamu tidak akan terima Quran tersebut. Nampak? Jadi para Nabi dan para Rasul ni, pasti dia seorang yang bijak sana. Orang yang paling tinggi IQ pada zaman tersebut. Kalau kita fikir dengan IQ ataupun EQ. Dia orang yang paling bijak dan paling tinggi kebijakan dia ataupun IQ-nya pada zaman tersebut. Ada. Kita tengok kalau berlaku pada kita nak lawan hujah ni bukan mudah. Nak lawan hujah ni bukan mudah. Bukan senang untuk lawan hujah. Dia memerlukan kemahiran dan kebijaksanaan. Okay. Iaitu peka dan tidak lalai. Makna tadilah Nabi sedar. Dan Nabi bukanlah orang yang mudah untuk ditipu ataupun mudah untuk diperdayakan. Bijaksana. Baik. Jadi bijaksana ni, kita kata fatonah ini, fatonah ni tak ada dalam dibilang di sini. Kenapa? Kerana pengarang telah menganggap sifat fatonah ini wajib secara tidak langsung bila para Nabi ini wajib menyampaikan, maka tentulah orang yang menyampaikan ni bijaksana. Kerana Allah Ta'ala tidak akan beri amanah wahyunya kepada orang yang bodoh, orang yang tidak bijak. Tak? Sebab itu kalau kita nak hantar wakil kepada mana-mana, kita nak perkenalkan produk kita ke, kita nak perkenalkan syarikat, kita nak buat proposal apa-apa, kita tak hantar orang yang bijak. Tak? Kita hantar orang yang boleh bercakap, boleh berhujah. Kita tak hantar sebarangan. Boh tidak akan hantar orang yang sebarangan untuk jadi wakil memperkenalkan tentang suatu produk syarikat ataupun satu apa perkara. Dia akan hantar orang yang bijak. Maka fatonah ini secara tidak langsung termasuk dalam tabligh tadi. Kerana nak tabligh, nak menyampaikan, pasti orang itu kena bijak. Okay. Baik. Habis sifat-sifat yang wajib. Kemudian kata pengarang sifat-sifat yang mustahil atas Rasul. Bila belajar sifat wajib, ada sifat mustahil. Kenapa kena mengaji juga sifat mustahil ni? Padahal sifat mustahil ni tak ada pada Nabi. Kalau pada Allah pula sifat mustahil pada Allah, lawan bagi 20 sifat itu. Itu tak ada pada Allah. Kenapa kita kena tahu juga? Sifat yang tak ada. Dia ulama menyebut bahawa al-asya'u bi'adadiha tattadhihu. Suatu perkara tu, perkara-perkara itu kalau dengan lawang dia akan lebih jelas. Kalau kita sebut dia dan sebut lawang dia akan jadi semakin jelas. Bila kita kata dinding ini putih, tak ada sikit pun hitam. Kita kata dinding itu putih, tak ada sikit pun hitam. Maknanya putih, betul-betul putih. Kalau kita kata dinding itu putih, boleh ada calik-calik lain. Calik-calik warna hitam ke. Bila kita kata putih, tak ada hitam. Maknanya pada warna putih itu tidak ada langsung warna lain, hitam ke dalam contoh ni lah. Jadi lawang ni perlu disebut. Supaya menegaskan lagi kepada perkara yang kita nak tegaskan tu. Bila kita kata
Apa lagi contohnya? Air ni manis. Manis. Tak tahu langsung. Makna manis betul-betul. Tak. Bila kita datangkan nafi bagi suatu itu, dia akan jadi maknanya lebih kuat. Okey. Kata pengarang, wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu adadu hadhihi sifati wa hiya al-kadhibu wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin aw karahatin wa kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi lil khalqi. Mustahil pada hak para rasul alaihi wassalatu wassalam lawan kepada sifat-sifat ini. Mustahil lawan bagi sifat-sifat ini, sifat 3 yang telah disebut, iaitu dusta. Dusta ni lawan sidik, al-kadhib. Dan khianat. Khianat lawan amanah. Khianat dengan melakukan sesuatu yang dilarang secara haram atau makruh. Jadi khianat ni umum Bukan khianat dengan maksud pecah amanah je ni. Khianat dengan makna Nabi tidak buat perkara yang diharamkan atau makruh. Jadi perbuatan Nabi ni hanya sama ada perbuatan yang wajib dan sunat saja. Bahkan harus sekalipun termasuk juga akan jadi hukum sama ada wajib atau sunat. Jadi khianat dengan makna tidak, dengan makna melakukan. Melakukan sesuatu yang dilarang secara haram atau makruh. Ni mustahil. Serta menyembunyikan sesuatu yang diperintah untuk menyampaikannya kepada makhluk. Lagi, mustahil yang seterusnya lawan kepada sifat tabligh ialah menyembunyikan. Yang kita sebut sebagai kitman. Kitman. Jangan tok nama anak Ahmad Kitman. Ben Razali. Ahmad Kitman. Kitman ni sembunyi. Takut lagi tak jumpa. Tak jumpa. Tak balik di rumah. Nama-nama sembunyi. Tak. Jadi nak tahu nama tu kena tengok jugalah. Nama maksud kitman ni maksudnya menyembunyikan. Menyembunyikan sesuatu yang diperintah untuk menyampaikan kepada makhluk. Itu mustahil. Kata syarih rahimahullah, mustahil sabit bagi diri para rasul sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat wajib sebelumnya. Mustahil ada, sabit dengan mana ada pada diri Nabi ni sifat-sifat yang lawan bagi sifat hak sebelum ni. Maka mustahil pada hak para rasul itu lawan bagi sifat benar. Sifat sidik lawannya dusta, mustahil. Apa makna dusta? Dusta ialah apa yang diberitahu tidak bertepatan dengan hakikat sebenar. Apa yang diberitahu tidak betul dengan hakikat sebenar. Itu makna menipu. Menipu tu benda yang diberitahu lawan daripada realiti sebenar. Orang kata hari kat gigi hujang. Dia kata cerah. Dia kata cerah, hari ni cerah. Hari ni cerah. Apa yang diberitahu cerah tu berlawanan dengan hakikat sebenar. Hakikat sebenar hujang. Jadi benda itu dikira menipu. Cuma dosa tak dosa je lah. Kalau dia tahu, maka dia sengaja, itu dosa lah. Dah Nabi ni, Nabi tidak berlaku perkara yang diberitahu itu menyalahi. Menyalahi. Benda ni, pada apa? Pada perkara-perkara yang berkaitan dengan risalah, penyampaian risalah dan wahyu pada Tuhan. Benda yang Nabi beritahu tentang kerasulan, tentang perkara-perkara syariat, pasti benar dengan apa yang sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Seterusnya, lawan bagi amanah ialah khianat. Iaitu, apa makna khianat? Jadi kalau di garis bawah ni takrif dia lah. Takrif dia. Dia punya pentakrifan dia, erti. Khianat iaitu
tidak terjaga zahir dan batin mereka daripada melakukan maksiat. Tidak terjaga ni maknanya tidak terpelihara. Terjaga maknanya terpelihara. Zahir dan batin mereka daripada melakukan maksiat. Sebab kita lawang je bagi sifat yang wajib. Sifat wajib, Nabi bersifat amanah. Amanah ini dipanggil juga sebagai ismah. Ismah tu kita panggil maksum. Apa makna Nabi seorang yang maksum? Nabi terjaga, terpelihara zahir dan batin Nabi daripada melakukan dosa. Dosa zahir pun tidak, dosa batin pun tidak. Dosa batin ni riya, ujub, takabur, sum'ah, hasad, sombong, deki, cinta dunia, takut mati. Itu semua benda-benda yang dikira sebagai maksiat batin tu. Yang ulama sebut dalam tasawuf tu. Panjang angan-angan, dia tak nampak luar. Yang bahaya perkara ini, dia tak nampak di luar. Orang nampak juruh, orang nampak baik, orang cakap agama, pakai pakaian jubah, piyah berserban. Tapi dalam kita tak tahu, kita tak boleh nak ukur. Nampak tak? Jadi benda ini masing-masing lah yang menilai diri masing-masing. Macam mana nak nilai? Kena ada ilmu. Ilmu yang menilai bahawa perasaan hati kita tu Tuhan redha ke Tuhan tak redha? Apa yang kita fikir dalam hati kita tu betul ke, boleh ke tak boleh? Itu dia kena ada ilmu tasawuf. Okay. Jadi khianat ini lawan bagi amanah. Bila makna khianat, makna orang tu tak terpelihara luaran, zahir dan juga batin daripada melakukan maksiat. Maksiat zahir jelas lah. Dah minum arak, berjudi, zina dan seumpamanya. Pukul orang dan seumpamanya. Nabi maksum makna Tuhan pelihara Nabi. Luar dan dalam Nabi daripada melakukan dosa. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bila ceritakan tentang sifat ahli kitab, Tuhan kata apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad itu sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Bahkan lebih lagi. Orang ahli kitab ni dia kenal Nabi macam dia kenal anak, bahkan lebih lagi. Kenapa? Anak dia kenal kan? Anak dia gini, sifat dia, tubuh dia begini, perangai dia gini, hak zahir. Tapi hati anak dia kenal tak? Sifat dalaman dia kenal tak? Mak ayah mungkin tak kenal. Tetapi Rasulullah, sifat peribadi, sifat zahir dia telah ada disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Dan sifat batin dia, sifat hati dia, Allah Ta'ala cerita juga. Muhammad ni dia gini. Makna Allah cerita tentang sifat Nabi zahir dan batin ni, Tuhan dah cerita dah dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. Maka ahli kitab sebenarnya lebih kenal Nabi lah daripada kenal anak sendiri. Kerana anak sendiri boleh jadi anak tu berpura-pura depan mak ayah. Luar dia lain, dalamnya lain. Tetapi Nabi, sifat Nabi Tuhan beritahu. Dan apa yang Tuhan beritahu tentang sifat Nabi ni tidak akan bersalahan sama sekali. Ada. Bila kata Nabi ni sangat kasihan belah kepada sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, sangat marah dan juga menentang kepada orang kafir, ruhama'u bainahum. Apa nama ni? Nabi ni juga kasih sayang. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Susah dia, susah hati. Apa yang susah kepada umat, dia sangat rasa berat ke atas dirinya. Maka Allah Ta'ala cerita kepada umat ini, sifat Nabi satu-satu ini, maka orang sebenarnya kenal Nabi secara zahir dan juga batin. Sebab itu Tuhan kata, kamu lebih kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Jadi, para Nabi dan para Rasul ini terpelihara, terjaga daripada melakukan perkara maksiat. Seumpama
berlaku pada mereka itu perbuatan zina, minum arak. Ini benda dosa yang zahir. Dosa yang zahir. Hak ni mustahil ni. Takabur lah. Ini dosa batin. Dosa batin. Dengki, dosa batin. Atau selainnya. Atau lain daripada itu. Banyaklah. Maka bila kita Nabi maksum, Nabi tidak akan melakukan dosa. Sama ada dosa yang berbentuk zahir yang nampak, ataupun dosa yang berbentuk batin yang tidak nampak. Allah Ta'ala pelihara. Sebab apa? Sebab Nabi ni kita disuruh ikut. Kita disuruh ikut. Dia kuduah. Bila disuruh ikut, Allah Ta'ala sebut umum kena ikut Nabi, maka segala perbuatan Nabi tu umat kena perhati dan kena tengok. Tiba-tiba dia buat dosa. Jadi munasabah ke? Bila Tuhan suruh ikut, dalam masa yang sama Tuhan haramkan perbuatan dosa. Jadi tentu benda itu kontradik dan tidak berlaku. Sikit lagi ni. Kemudian kata pengarang rahimahullah, lawan bagi tabligh ialah menyembunyikan apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk. Lawan bagi sifat tabligh. Tabligh ni makna menyampaikan. Lawan dia ialah kitman. Kitman itu menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Apa yang diperintahkan untuk menyampaikan. Sembunyi waktu je. Sembunyi waktu saja. Adapun perkara yang kita sebut tadi, yang Nabi tidak wajib sampaikan semua, yang mana Allah Ta'ala larang Nabi sampaikan, ada? Tak. Yang Allah Ta'ala tak beri, tak benar Nabi sampai kepada umat. Hanya untuk Nabi saja. Tu ada panggil kitman. Itu tidak panggil menyembunyikan. Dalam istilah ni lah, tidak dipanggil menyembunyikan. Dan tidak salah. Jadi lawan tabligh ialah menyembunyikan apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk. Selesai 3 itu, dan seterusnya yang keempat ialah lawan bagi bijaksana. Lawan bagi bijaksana adalah lalai dan tidak peka. Lalai dan tidak peka. Jadi orang yang bijak ni orang yang tidak lalai dan orang yang peka. Yang peka. Dia sedar. Cepat dia faham. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana orang musyrikin Mekah ni cuba nak buat pakatan untuk membunuh Nabi. Nabi sedar, Nabi boleh baca. Nabi boleh baca. Di samping wahyu Allah Ta'ala lah. Dan kalau perangai-perangai sahabat dia ni, kalau kita tengok dalam hadis Nabi, sahabat dia mari, dia boleh kenal. Orang ni ada gini-begini ni, ada masalah ni. Orang ni dia ni nak cerita apa ni. Jadi Nabi boleh kenal. Ada seorang tu mari kepada Nabi daripada kalangan orang Badawi yang duduk luar, masuk berjumpa dengan Nabi, cakap dengan Nabi, Nabi cakap dengan cara elok. Bila keluar, Nabi kata, hati-hati. Orang ni, orang-orang sebegini, orang ni bermuka-muka. Jadi, bila bermuka-muka, kita kena layang dengan cara betul. Untuk mendekatkan dia kepada Islam, supaya dia tidak rasa berat dan tidak rasa bahawa dia tidak disambut. Tapi Nabi pesanlah, orang macam ni kena hati-hati. Maka sifat-sifat orang ni Nabi kenal. Nabi boleh kenal kerana apa? Kerana baginda Nabi SAW orang yang cerdik. Di samping bahawa Nabi ni diteguhkan dan dikuatkan dengan wahyu Allah Ta'ala. Bila ada wahyu ni memang confirm lah maklumat yang sampai pada Nabi itu betul dan tidak salah sama sekali. Kemudian kata pengarang sifat yang harus pada hak Rasul. Jadi kita berhenti situlah insya-Allah Ta'ala berkaitan dengan sifat yang harus. Jadi kalau ikutnya tidak
ada beberapa bahagian lagi lah untuk kita habiskan sampai kepada makna dua kalimah syahadah ni. Yang bab terakhir ialah penghuraian tentang makna kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kita ucap kalimah syahadah tu, maknanya dalam. Huraiannya banyak. Dalam tu tersimpan akidah-akidah yang kita belajar ni. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu yang lawan. Nampak? Jadi, kena tahulah huraian yang sebagaimana disebut oleh para ulama'. Sebab ni dalam internet ramai yang mengajar. Dalam YouTube ramai yang mengajar. Baru ni pula ada kelas saya kat lain, jemaah hantar pengajian sifat 20 juga. Tu orang Indonesia lah. Tapi dia ajar dengan cara yang salah. Dengan cara yang silap. Bukan jadi sifat 20. Sifat 20 dia tulis, tapi membawa kepada ajaran makrifat yang sesat. Makrifat yang sesat. Mula-mula kalau orang yang dengar yang tidak ada asas, dia tak boleh nak tahu. Hebat dengar. Lain. Menarik. Tetapi sebenarnya itu ilmu apa? Ilmu kebatinan. Ilmu hak berakar umbi daripada hakikat insan tu. Hak Haji Mat Laksmana tu. Jadi kena jaga-jagalah. Kerana ilmu-ilmu batiniyah sebegini, ia menempel. Ia tupang nama sifat 20. Ia tupang nama akidah sifat 20 ni. Padahal isi dia bukan isi betul. Isi dia tak betul. Nampak tak? Jadi dia tumpang nama sifat 20, dia kata pengajian makrifat mengenal Tuhan melalui sifat 20. Tetapi dalam tu dia ajar ilmu kebatinan, ilmu makrifat yang sesat, yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jemaah. Ni teruk daripada akidah lain lagi ni. Kalau beginilah. Sebab dia akan bawa kepada orang tu tidak sedar dia telah keluar daripada Islam, keluar daripada iman. Dia anggap dia beriman, dia sampai kedudukan yang tinggi, sampai makam yang tinggi sebab mengaji tinggilah bagi dia. Tetapi sebenarnya hidup tinggi tu. Tinggi mana? Ia tinggi dalam tempat hak bahaya. Tempat yang bahaya iaitu boleh membawa kepada masuk dalam lembah kebinasaan. Jadi benda ini benda yang sangat bahaya. Sebab itu pengajian dengan cara berkitab, ada kitab yang muktabar, ulama-ulama yang diiktiraf, kitab-kitab ulama yang muktabar, penting untuk kita betulkan pemahaman kita dan kita ada tapisan. Dalam diri kita ni ada napih. Napih boleh tapih hak mana betul, boleh tapih hak mana tak betul. Kita ada alat untuk menimbang yang mana betul dan yang mana tidak betul. Itulah sekadar untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.